nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man sara ala nahdihim ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, muslimin muslimat dikasihi Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan masih memberi ruang kepada kita untuk menunaikan amal salih, solat maghrib secara berjamaah. Teman-teman yang dikasihi Allah, kita menyambung bacaan kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, kefahaman kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dikarang oleh almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, seorang tokoh yang dimaklumi oleh umat Islam akan sumbangannya kepada dunia Islam, khususnya dari sudut keilmuan beliau. Bacaan kita adalah kitab terjemahan dalam bahasa Melayu yang diusahakan oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Darus Sanawi, juzuk yang kedua, juzuk yang pertama. Terjemahan beliau, saya ingat saya juzuk 1 dan juzuk 2. Juzuk 3 ada individu lain terjemah, tak silap saya. Itu. Jadi dalam jilid yang pertama ini kita telah sampai di halaman 238 ataupun 239, lebih kurang macam tu. Rasanya 238 iaitu perbahasan ataupun perbincangan pengarang mengenai al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Seingat saya dalam 2 kuliah yang lalu kita dah baca definisi pengarang tentang jihad itu. Kemudian kita dah masuk sebenarnya dalam ulasan pengarang tentang kalau dalam kuliah bahasa Arab beliau dia sebut tashwish, lebih kurang gitulah, tashwish. Ataupun usaha yang dibuat oleh sebahagian daripada musuh Islam untuk menimbulkan salah faham umat Islam terhadap konsep jihad. Saya sebut dalam kuliah yang lalu, teman-teman yang dikasihi Allah, bahawa untuk kitab Fiqh Sirah Nabawiyah ni, sahabat-sahabat boleh dengar kuliah daripada pengarang di YouTube ada. Rasa complete set tu, satu kitab semua sekali, tapi dalam bahasa Arab lah. Jadi siapa sempat lagi belajar bahasa Arab untuk dengar kuliah tu, okay? Sahabat-sahabat dikasihi Allah, amat bermanfaat. Tapi saya lihat ialah orang alim kan, kitab dia karang, jadi metod dia mengajar tu seolah-olah kitab aku kau dah baca, datang sini aku baca sikit-sikit, aku syarah je. Hebat sahabat-sahabat kasih Allah. Baik, dalam kuliah yang lalu muka surat 238 itu pengarang menimbulkan keadaan ataupun situasi di mana musuh-musuh Islam ini sebahagian ini merujuk kepada bukan sebarangan orang, iaitu manusia-manusia yang mempunyai pendidikan yang mendalam tentang agama ini. Ataupun walaupun pengarang tak sebut di sini, tapi dimaklumi isyaratnya kepada golongan yang diberi nama al-mustasyrikun ataupun golongan orientalis. Dalam kuliah beliau dia sebut nama-nama, Goldziher, ada beberapa nama lah. Yang saya ingat Goldziher tu lah, ada 3 orang yang disebut dalam kuliah beliau yang cuba memberikan persepsi negatif terhadap jihad dalam bentuk kajian ilmiah, agar antaranya kata beliau tidak lain dan tidak bukan ialah untuk
menimbulkan kekeliruan terhadap konsep jihad itu, hatta ataupun yang paling utamanya pada umat Islam itu sendiri. Ya, tak faham tentang jihad, jadi dia sendiri tolak. Gitu. Umat Islam sendiri yang menolak konsep jihad. Itu yang disebut oleh pengarang dalam buku ini dan juga dalam kuliah beliau, secara lisan beliau sebut dalam kuliah. Baik, muka surat 238 itu, terutama 3 perenggan yang terakhir itu menyatakan tentang pandangan-pandangan ataupun disebut di sini teori oleh penterjemah berkaitan Islam dan peperangan. Lalu disebut antara tohmahan yang pertama, pandangan yang pertama dalam bentuk tohmahan kata beliau, iaitu tohmahan bahawa Islam ini adalah agama yang tertegak dengan mata pedang, agama yang kasar, mungkin dia orang sebut barbarik, begitulah, tak bertamadun, paksa orang masuk Islam, bunuh orang, begitulah. Ya, sahabat-sahabat ni kasih Allah. Jadi yang ini silap-silap orang Islam pun kalau tak faham situasi keadaan yang tertentu, tak faham tingkah laku ataupun sebab mengapa sebahagian daripada pejuang-pejuang agama mengambil tindakan sebegini, silap-silap dia pun faham macam tu. Sebagai contoh, kejadian yang berada ataupun berlaku di hadapan mata kita pada hari ini, serangan Hamas kepada negara haram Israel, dilancarkan beratus-ratus roket. Jadi mungkin sebahagian umat Islam dia tak mengerti benda ni tak. Kenapa tiba-tiba duk serang? Bukankah Islam ni agama kedamaian? Ayat sedap. Tapi kita perlu faham, sebelum terbang ni beratus-ratus peluru yang diutuskan oleh Hamas itu, ingat orang Hamas tiba-tiba bangun pagi hari ni, kita lepas gosok gigi, minum kopi, kita lepaskan bom, gitu saja. Bertahun apa yang mereka tanggung, teman-teman yang dikasihi Allah. Peristiwa terkini yang berkaitan dengan pencerobohan Masjidil Aqsa, yang kita di Malaysia ni kadang-kadang kita rasa dah macam biasalah, kan? Palestin memang kena gitu. Kita dah, maksud saya, kita dah dengar biasa dah, sehingga kita dah tak update info yang terkini apa yang berlaku. Kalau analoginya gunung berapi yang dah tak boleh nak tahan lama tak, tu meluap-luap keluar tu. Jadi orang kata misail, peluru yang diutuskan itu rentetan daripada perbuatan tentera-tentera Yahudi sendiri, yang kita pada hari ini mungkin sebelum daripada peluru itu dilepaskan, kita pun dah tak indah dah. Pembunuhan yang dilakukan, penangkapan, pencerobohan dalam Masjidil Aqsa itu menghalang umat Islam daripada bersolat, dia dah mula sampai begitu. Jadi amaran telah diberi, jangan buat begitu. Tapi mereka tetap buat juga, buat sikit. Itu yang mari pelupan tu. Kalau umat Islam tak memahami konsep jihad dan tak memahami konsep jihad, itu satu perkara yang dibahaskan oleh pengarang ni, tak faham konsep tu. Satu lagi, tak faham latar yang berlaku secara spesifik by case tu. Palestin kenapa serang gini, di tempat ni kenapa umat Islam buat begini, ada reason yang melatari ataupun sebab yang melatari semua tempat kenapa umat Islam berijtihad buat begini, kenapa buat begini. Dan kalau pejuang-pejuang ini menjadikan Al-Quran, hadis, syarak sebagai sumber hukum, pasti ada dalil-dalil syarak yang mereka ambil kira untuk buat ijtihad sehingga mengangkat senjata perang sebegitu. Kalau orang yang tak nak faham dia ni, dia tengok orang Islam, kita orang Islam ni kena lemah lembut begini, ni umat Islam sendiri Hamas pula duk menyerang Israel. Statement-statement yang orang Islam tak faham situasi. Kalau tak faham satu perkara, tak nak faham tu satu perkara pula. Jadi pandangan yang pertama ni disebut oleh pengarang, ada yang pandangan bahawa Islam ini tersebar daripada kezaliman, kekerasan, mata pedang. Ia disebut di situ lebih kurang. Pendapat yang kedua pula mencanangkan bahawa Islam ialah satu-satunya agama mahabbah,
agama mahabbah. Pandangan yang kedua ni respon kepada pandangan yang pertama. Yang pandangan yang pertama dok menghentam Islam ganas, Islam ini kata pengarang. Jadi marilah golongan kedua menafikan, tidak, Islam ini agama damai, agama yang lemah lembut, agama yang sini disebut muhibbah, bertolak ansur, tidak menyuruh berjihad. Itu sebenarnya. Kalau terdapat pun ala kadar, menentang serangan luar sahaja, penganutnya tidak akan berperang kecuali kalau terpaksa sangat, iaitu kalau diserang dahulu. Ini pandangan yang kedua. Nampak cantik molek ni mazhab sebagai orang Islam sendiri. Silap-silap kita pada sekolah rendah tu guna skema jawapan ni lah. Ini saya sebut dalam kuliah lepas lah, sahabat-sahabat. Kita dulu diajar begitu. Umat Islam ini mempertahankan diri, perang kerana mempertahankan diri. Kalau tengok live kuliah Dr. Muhammad Syed Ramadan Al-Buti tu, dia kata ini satu benda yang perlu diperbetulkan. Begitulah diulas tentang ada peperangan-peperangan selepas daripada peperangan-peperangan awal. Peringkat pertama yang betul mempertahankan diri, tapi selepas pada itu tidak, memang berbentuk ofensif. Tapi kita kena faham kenapa tindakan kerajaan Islam, kerajaan Madani kerajaan Madani, kerajaan Madinah, hukumah Madaniyah dalam bahasa Arab sebut begitu lah. Madani sekarang ni Madani lain lah. Tapi saya, sahabat-sahabat dikasih Allah, tadi mesyuarat Madani saya, mesyuarat Masjid Abu Darda Nilai Impian, akronimnya Masjid Madani. Akhirnya saya dikena-mengena juga dengan dasar Madani tu. Itu nama je lah. Jadi kerajaan Madaniyah, hukumah Madaniyah, Sultan Al-Madani, mana kekuasaan di Madinah itu memang menyerang. Ini disebut oleh Dr. Muhammad Syed Ramadan Al-Buti kerana alasannya dia kata bahaya ini ada dua jenis. Bahaya yang pertama ialah dia kata ad-darar, dia guna perkataan apa ya? Dia kata ad-darar al-waqi', lebih kurang gitulah. Bahaya yang memang berlaku. Antaranya ialah yang sabit berlaku ialah seperti peperangan Badar itu dan peperangan Uhud. Maknanya memang dia orang menyerang dulu. Satu lagi kata Dr. Muhammad Syed Ramadan Al-Buti adalah bahaya yang mutawaqqa', kata. Mutawaqqa' ini yang sabit boleh dijangka akan berlaku. Antaranya ialah rancangan-rancangan musuh Islam untuk berpakat menyerang Islam. Dan apabila kerajaan Islam mengetahui akan pakatan-pakatan ini secara sabit dengan bukti yang jelas bahawa ada perancangan, kalau dibiarkan akan membahayakan, dia panggil kianul mujtama' al-islami, dia panggil kewujudan masyarakat Islam dalam konteks Rasulullah Madinah itu sendiri. Jadi sebab itu Rasulullah mengambil pendekatan menyerang. Telah sabit bahawa ada usaha-usaha perancangan-perancangan untuk menyerang. Ini disebut oleh Dr. Muhammad Syed Ramadan Al-Buti dalam kuliah beliau. Teman-teman dikasih Allah. Jadi kalau tengok kuliah tu tegah betul dia. Kalau baca ni kita rasa tegah dah, bila tengok kuliah tu lagilah tegahnya. Tak sangka orang yang lembut seperti beliau dalam masalah ni. Unik pandangan. Unik pandangan. Jadi penganutnya tidak akan berperang kecuali kalau terpaksa sangat, iaitu kalau diserang dahulu. Meskipun dua pendapat yang dilaungkan ini ternampak begitu kontra antara satu sama lain, seolah-olah pandangan yang kedua itu nak mempertahankan Islam yang pertama dan juga menolak pandangan yang pertama. Namun begitu kata pengarang, hakikat sebenar ialah kedua-duanya menyampaikan kepada tujuan yang sama. Seolah-olah ginilah, kita main dua orang, aku bagi bola tambang dulu, lepas tu kau smash. Siapa jadi masa? Macam main takraw lah, minta maaf, bukan main bola tampar, main badminton, macam main bola takraw lah. Seorang feeder angkat bola dulu, lepas tu killer gulung, yang jadi masanya orang balik sana lah. Itu lebih kurang. Jadi pandangan pertama tu feeder dia bagi dulu, lepas tu yang kedua ni smash lah. Smash dalam bentuk kelembutan. Tak apa, aku bagi jawapan macam ni, Islam ni agama yang lembut. Kita counter balik ya. Jadi kata pengarang, hakikat sebenar ialah kedua-duanya menyampaikan kepada tujuan yang sama, iaitu untuk yang sama
Iaitu kalau kita tengok selepas ini disebut iaitu untuk menyatakan bahawa jihad itu bukan sebahagian daripada Islam. Agar umat Islam sendiri akhirnya menolak konsep jihad. Itu tujuan dia. Kata pengarang, untuk penjelasan selanjutnya sila perhatikan. Yang pertama, kata pengarang, mereka mencanangkan dakwaan yang Islam itu satu agama savage. Kenapa tak terjemah? Savage ni apa? Ganas, rakus, bengis, keras dan hasad. Tak boleh tengok orang lain tak lebih, dia hasad, dengki selalu. Itu pandangan yang pertama. Akhirnya dakwaan mereka ini mendapat tentangan. Orang Islam mesti marah dah. Dan reaksi yang hebat dan keras dari umat Islam yang memprotes dakwaan ini. Semua umat Islam yang cinta pada agama ini bila dengar pandangan yang seperti ini sudah pasti akan marah, akan memberikan penolakan ataupun memberikan jawapan menolak tuduhan yang pertama, Islam agama yang ganas. Cuma masalahnya cara nak menjawab itu. Di dalam usaha mencari bukti dan jawapan terhadap dakwaan palsu tadi, kata pengarang, tiba-tiba segolongan pengeliru, orang yang cuba mengelirukan pandangan awam, sebut oleh pengarang, cuba mengaburi. Patutnya huruf R situ tak? Mengaburi tak? Ada mengabui? Mengabui tak ada, mengaburi rasanya. Kalau bui ni, kawan-kawan Kelantan saya selalu sebut beri tak? Bui. Mata umum, mengaburi pandangan awam. Jadi golongan ini muncul ke hadapan secara olok-olok mempertahankan Islam, buat-buat mempertahankan agama Islam dari hasil kajian ilmiah dan research mereka yang kononnya objektif, maknanya tak bias, betul-betul berdasarkan tujuan. Buat kajian konon apa, finding dia apa, tapi sebenarnya awal lagi mereka dah bias. Di sinilah saya ingat saya pengarang dalam kuliah dia menyebut beberapa nama, sini dia tak sebut nama. Mereka cuba membela kajian-kajian yang ilmiah ni, dan menarik balik tuduhan yang melulu itu. Tuduhan yang pertama yang mengatakan Islam agama yang ganas dan rakus. Kata mereka, kata kajian, sokol kajian inilah yang kononnya nak mempertahankan Islam. Islam bukanlah seperti yang disuarakan oleh mereka, yang ianya berkembang dengan mata pedang dan kekerasan. Tetapi sebaliknya agama Islam ialah satu agama muhibbah, disebut mahabbah, dalam bahasa Arab disebut mahabbah, cinta, kasih sayang. Cintakan keamanan. Ini pandangan yang kedua yang kononnya hero mempertahankan daripada pandangan pertama tadi. Bertolak ansur. Dia yang dua tiga perkataan itu sedap. Kemudian yang ini masalahnya, dan tidak disuruh berperang. Tak disuruh berperang kecuali sekadar menahan pencerobohan dari luar sahaja. Langsung tidak berjihad selagi masih terdapat jalan-jalan perdamaian. Kalau kita dengar molek-molek, okey, tapi telinga seorang alim seperti Dr. Muhammad Syed Ramadan Al-Buti tak bisa menerima kata-kata seperti ini. Dia tak boleh terima. Telinga orang awam kita ni, ialah telinga lama tak korek tak korek dengan ilmu tak? Kefahaman pada ayat Al-Quran, kefahaman kepada hadis Nabi, interaksi dengan pandangan-pandangan ulama' terdahulu. Kita tak ada benda tu, perkakas tu tak ada pada kita. Tapi telinga beliau tak boleh terima ayat-ayat ni. Dengar sikit perkataan pun dia dah tak setuju dah. Ada benda tak apa yang silap, tak sedap, yang boleh membuka ruang kepada salah faham terhadap sesuatu konsep dalam agama, dia kritik terus. Ini pandangan ini tak tepat. Itu Dr. Muhammad Syed Ramadan Al-Buti. Kata pengarang, penganut-penganut Islam yang cetek iman dan dangkal kefahaman keislamannya. Jadi perkataan dangkal ni pilihan penterjemah lah perkataan tu ya. Jangan marah kat saya pula.
Dangkal apa maksud cetek kan. Tapi maknanya bukan perkataan yang tu sangat lah kan, buat dia terjemah bengong ke marah kita tak. Dia tak terjemah perkataan tu, okey lah, dangkal cetek kan, kita lah tu. Iman dan dangkal fahaman keislaman ni dengan serta-merta tepuk memberi sorakan hangat kepada laungan tadi, maknanya laungan yang kedua yang kononnya mempertahankan Islam, dengan syibih ataupun hampir menolak jihad itu dan peperangan dalam Islam itu. Jadi memberikan sokongan hangat kepada laungan tadi selepas mereka terluap-luap marah dengan tuduhan yang pertama. Jadi bila ada orang kata Islam ini ganas, kita marah. Tapi bila ada mari pun ada yang kata Islam ni sebagaimana disebut oleh pengarang, ada yang orang awam macam kita, itulah kita terimalah, sukalah kita. Ya. Baik, bukan setakat itu saja, malah laungan ini telah disambut dan dicanangkan pula oleh mereka, ini umat Islam, disokong dengan alasan-alasan yang menguatkan pendapat itu. Marilah, seorang tu bagi cupcake je, orang lain bila dah ada cupcake dia letak icing kan, tak tabur nak bagi comel macam-macam lah ditambah tu. Itu kata pengarang, yang icing tu saya lah khabar kat pengarang. Jadi lahirlah, teman-teman yang dikasihi Allah, kata pengarang, agama Islam agama lemah lembut, bertolak ansur, muhibbah, tidak berjuang kecuali kalau terpaksa, iaitu kalau diserang dan dicerobohi kehormatannya atau diganggu tidurnya. Jadi umat Islam ni itu dia faham. Ya. Kalau saya rasa teman-teman yang dikasihi Allah, orang Melayu lebih-lebih diminta Allah marah pula orang Melayu. Saya orang Melayu, orang Melayu faham gitu. Dia bila sebut Islam ni, ceramah tinggi suara sikit tak boleh. Apa ceramah begini ni. Tapi tengok topik lah. Kalau mengajar pekoh tiba-tiba macam nak ceramah pergi perang, memanglah marah ada orang kan. Tengok ceramah macam mana lah. Habis ketika berkhutbah sebagai general dalam peperangan kan, ihmarat ainahu disebut, merah mata Nabi ni. Lebih kurang macam tu lah, tinggi suaranya. Seperti Nabi bila bagi khutbah yang menyentuh satu benda yang penting, sebahagian sahabat sifatkan begitu, suaranya tinggi, seumpama seorang general yang memberi arahan kepada tentera-tentera. Itu Nabi macam tu. Tapi kalau kita baca hadis tu kat orang, ya ke Rasulullah macam tu, Rasulullah ni lemah lembut, kan Rasulullah ni gini. Kena baca hadis habis lah sahabat-sahabat ni kasih Allah. Tak dapat dinafikan dalam dakwah, dalam menegakkan agama, kaedah asasnya adalah berlemah lembut, menggunakan bahasa yang lemah lembut. Memang itu kaedah asasnya. Tapi ada mari ketikanya sebaliknya boleh diguna pakai. Tapi orang payah nak terima kan. Kena baca, kan sebutkan marah pula. Kena baca Quran banyak sikit lah. Banyak ke sikit? Banyak-banyak lah. Sikit tu kita buang. Baca dan kita mutalaah. Baca sirah Nabi Nuh. Nabi Nuh sebut, Nabi Nuh ada beberapa teknik dalam berdakwah kepada kaum dia. Antaranya ialah memberi inzar. Inzar ni memberi amaran. Memberi amaran, tapi disebut oleh ulama bahawa amaran ini lahir daripada syafaqah. Syafaqah ni belas kasihan. Jadi beri amaran dengan apa? Ulama sebut memberi amaran tentang neraka dan azab Allah. Ini Nabi Nuh sebut. Kita ada masalah kadang-kadang kita dengar juga kan, orang-orang kita, ustaz ni sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Ada dengar? Saya ada dengar dalam perjalanan saya nak menjadi seorang ustaz seperti hari ini. Kita ada dengar komen-komen orang, ustaz ni kalau ceramah tak ada benda lain, balik-balik neraka, balik-balik neraka. Lepas tu lagi satu, ustaz kalau cerita semuanya haram, ini haram, itu haram. Kan? Saya ada satu kuliah, mungkin saya dah cerita, nama
kuliah tu ialah kuliah baca kitab Al-Imam Zahabi. Apa dia? Al-Kabair, dosa-dosa besar. Bila cerita dosa besar, ada 70 lebih dosa besar dalam tu, semuanya haram ke? Kalau siapa yang transit kuliah saya kan, tiba-tiba ustaz ni kuliah lepas cerita ini tak boleh buat, 2-3 bulan dia datang balik, tak habis lagi, ini tak boleh buat. Memanglah kitab dosa besar, semua tak boleh buat. Jadi umat Islam begitu, harus berhati-hati teman-teman yang dikasihi Allah. Kita musuh kepada kejahilan, kita musuh kepada benda yang kita tak tahu. Jadi kalau kita tak faham agama kita, silap-silap bola tanggung yang orang bagi tu, kita semeh, kita sambut je lah, kita okey je lah, sebab kita tak faham agama kita, tak faham latar agama kita. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Soalan yang Allah Ta'ala tanya untuk menafikan, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Maknanya Allah Ta'ala tanya tu bukan nak tanya, tunggu kita jawab, tapi sebenarnya soalan itu nak bagi tahu tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Jadi kita kena ada ilmu tentang agama kita dalam bab perkara-perkara seperti ini, supaya kita tak menjadi golongan yang terjatuh dalam perangkap musuh. Jadi inilah penganut-penganut Islam yang cetek iman, kata pengarang. Dia akan terima pandangan-pandangan ini. Mereka ini tidak dapat memahami tujuan maksud yang tersilat di sebalik ucapan pujian oleh golongan yang ingin memukul Islam. Saya rasa lebih-lebih lagi pengarang tak sebut ya. Lebih-lebih lagi di kalangan umat Islam yang tak mahu memahami Islam sebagaimana yang disebut oleh para alim ulama melalui landscape Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia nak faham Islam mengikut apa yang dia nak faham tentang agama ini. Golongan-golongan yang mungkin pada hari ini yang menyeru kepada ciri liberal dalam beragama itu, menolak penguatkuasaan agama melalui perundangan, tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Apa paksa-paksa orang ni. Apabila sebagai contoh undang-undang yang berkaitan, kita ambil mudah khalwat sebagai contoh, tak boleh terima. Ini undang-undang apa ni? Kita bebas. Itu yang dia faham portion Islam ubudiyah dengan ketuhanan sahaja. Dalam bab al-hablu minan nas tu, kita terpulang pada masing-masing. Nak minum arak sebagai contoh, ini kita lakum dinukum waliyadin. Orang faham waktu pula. Jadi penguatkuasaan itu dari sudut Islam sebagai sebuah kerajaan melaksanakan undang-undang Islam itu dia tak boleh terima. Terutama golongan-golongan yang seperti ini. Islam adalah untuk diri sendiri. What you believe, pahaman kamu, apa yang kamu practice for yourself, jangan include orang lain lah. Kalau tak nak minum arak, keep it for yourself. Orang lain nak minum, jangan kacau. Ini Islam apa ni? Dari mana kita nak sorok hadis Nabi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangannya. Itu hadis sahih teman-teman yang dikasihi Allah, sabit daripada Rasulullah, riwayat Bukhari seingat saya ataupun Muslim. Jadi golongan liberal kalau bagi puak-puak yang kata begini, suka je. Tak kira lah kalau bukan liberal kan marah pula puak liberal kan, puak yang faham begitu. Kita tak boleh ganggu gini, ni personal, hak peribadi kan. Dalam Islam ni mengiktiraf hak peribadi seseorang. Sedap dengar tak? Nak pula ustaz macam saya sebut gitu tak? Orang awam tu, betul ni cara disebut pun gaya ustaz, cara betul dalam haprak punya. Jadi kena tengok konten teman-teman dikasih Allah. Apa kita nak kacau gini? Orang dulu-dulu, orang Melayu dulu-dulu ada konsep, guna konsep apa? Jangan jaga, sibuk jaga tepi kain orang. Guna kaedah tu. Jangan jaga tepi kain orang ni, kita kena syarah semula lah kata-kata tu ya. Itu. Yalah, kalau jaga tepi kain orang yang tak berkait dengan hukum hakam agama, yang tak dilarang oleh agama, betul lah. Tapi kalau sarahah ataupun terang-terang melibatkan hukum agama, dibuat benda yang terbuka, itu kena jaga tu. Bukan tepi kain, yang dalam kain pun kita nak jaga.
Tak maaf lah, lain macam bunyi tak sahabat-sahabat ni kasih Allah. Gitu. Dulu masa saya mula-mula belajar di Timur Tengah, cerita nak jaga dalam kain, ada sampai cerita bahawa kalau malam-malam ni satu pelajar tak galak pelajar perempuan keluar malam. Jadi berbetulan adalah pelajar lelaki satu malam tu pergi beli barang, jumpa beberapa orang pelajar perempuan keluar malam. Jadi masing-masing ustaz belajar Jordan, belajar agama, bagi tazkirah selalu lah pada muslimat. Ustazah tak baik keluar malam ni, dah pukul berapa? Mungkin semangat sikit bagi tazkirah. Yang perempuan tu jawab, kata apa, ustaz berdua jangan sibuk jaga tepi kain orang, dia kata. Okay. Tu ustazah tu marah sangat. Yang lelaki tu jawab lah, kami ni bukan nak jaga tepi kain ustazah, kami nak jaga benda yang dalam kain ustazah tu, dia kata. Ada kes ada kes sahabat-sahabat. Gitu. Jadi bila kita tegur seseorang itu, dalam Islam begitu, teman-teman yang dikasihi Allah, munasahah dia panggil. Tegur kerana nakkan kebaikan buat orang yang dinasihati. Balik pada Nabi Nuh tadi kan. Balik pada Nabi Nuh. Kenapa apa? Baik, kenapa tiba-tiba jadi kuat? Cerita apa? Jaga tepi kain tu kuat. Jadi begitu Nabi Nuh. Kenapa bagi amaran pada kaum? Kerana syafaqah, kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab dia lah. Kerana kasih pada kaum itu bagi gitu. Jadi Islam dalam konteks masyarakat, kenapa tegur-menegur tu? Sebab kasih antara satu sama lain, tak nak berlaku fasad dalam masyarakat. Jadi sebahagian orang dia tak suka benda-benda ni. Jadi kalau dengar lagi benda-benda yang macam ni, lagi lah kekerasan ni tak boleh dengar. Kalau kekerasan, agak Islam menyeru pada gini. Dalam Islam ada konsep jihad. Nak pula kebelakangan ni media barat kan sejak bertahun melaungkan perkataan-perkataan yang positif dalam Islam ditukarkan jadi negatif. Jihadis, apa lagi suicide bomber. Semua bila sebut suicide bomber, semua orang fikir orang Islam. Suicide bomber orang Islam. Itu hasil usaha CNN and the gang. Kan? Kalau kita tengok channel yang cerita tentang cerita poleh-poleh sejak kebelakangan ni, saya kadang-kadang tengok juga AXN. Kan? Ada cerita poleh, seronok tengok. Tapi 3-4 tahun kebelakangan ni, orang jahat ni semua orang Islam lagi. Orang jahat semuanya orang Islam, pakai jubah, pakai piyah. Yang menzalimi anak semua orang Islam lah, kira orang Islam. Dia ada satu gelombang sekarang ni lah, orang barat macam tu. Jadi orang Islam tengok pun lama-lama orang pakai piyah, pakai jubah macam saya jahat lah. Macam saya dan sahabat-sahabat semua. Macam mana? Sama dah, dia join the club lah. Itulah. Kalau zaman Melayu, masa saya sekolah rendah pun dah ada dah sahabat-sahabat. Cerita zaman bulan Ramadan, ada cerita tentang seorang perempuan salihah kahwin dengan pelakon arwah jaki tu. Bulan Ramadan. Saya dulu balik sekolah penat kan. Masa kita sekolah rendah, tengok TV petang-petang, tunggu orang azan. Keluarlah cerita tu, tengok Islamik kan. Tapi watak jahat dalam cerita tu, sahabat-sahabat ni kasih Allah, AJK Surau. Saya cuba cari baru ni dalam YouTube drama tu, tapi tak jumpa. Yang jahatnya AJK Surau. Tok Imam. Tok Imam. Tahu apa nama dia? Imam Lahab. Jahat tu. Imam Lahab. Tapi ada, saya rasa penceramah selebriti pada waktu tu tegur. Rasanya almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin rasanya tegur. Kenapa buat watak-watak seperti ini? Letak nama Lahab. Mungkin Abu Lahab lah. Tak pada imam pula tu. Jahat tu. Tapi dalam cerita tu memang jahat sungguh lah. Duk fitnah arwah jaki, berlaku hero lah kan, kahwin dengan orang muda. Jadi orang kampung duk mengata dia lah. Itulah cerita Melayu dia dulu sampai sekarang, gitulah. Jadi sebahagian manusia, orang Islam sendiri yang mungkin ada kecenderungan pada fahaman yang tertentu, tidak dibina oleh dasar kefahaman yang tepat daripada agama ini,
Mungkin bila dengar pandangan-pandangan ini, galaklah dia, suka lah. Suka. Jadi mereka ini tidak dapat memahami tujuan maksud yang tersirat di sebalik ucapan pujian oleh golongan yang ingin memukul Islam. Jadi kita ni teman-teman yang dikasihi Allah, kadang-kadang kita tunggu ada orang bukan Islam puji Islam, KIV dululah. Kita apa-apa statement mengenai agama kita, minta maaf lah lihatlah pada maknanya mereka, para alim ulama yang kita sikah, mereka ini betul-betul nak menjaga agama. Kalau siapa-siapa sahaja sebut, tapi kalau kita tengok lain macam, KIV dululah. Tak perlulah sumpah seranah kan. Makna tengoklah dulu, wait and see, jangan sebut apa-apa. Kalau tidak, itu pandangan saya lah, apa yang saya buat lah. Kalau ada apa-apa isu, kita tunggu apa para ahli ulama kita sebut, mufti-mufti kita sebut apa, para ahli ulama kata apa, gitu. Kalau orang yang di luar daripada skop itu, kita tak pasti apa tujuan dia sebut begitu, kita pun tak tahu. Justru inilah titik pertemuan di antara dua teori dan pendapat yang pada lahirnya dulu bercanggah. Pandangan pertama duk kata Islam ni ganah, pandangan yang kedua kata tak, Islam ni agama mawaddah sahaja, kecintaan sahaja, baik sahaja. Jadi kata pengarang, titik pertemuan di antara dua teori dan pendapat yang pada lahirnya dulu bercanggah dan bertentangan antara satu sama lain, tetapi pada hakikatnya mereka adalah satu, sama je. Tujuan mereka menghulurkan berbagai pendapat dan jalan yang sudah dikaji ini ialah supaya pada hujungnya mereka berhasil membenteras fikrah, idea al-jihad dan fikiran umat Islam, serta memupuskan ruh kemarahan dan cita-cita perjuangan dari dada kaum muslimin. Itu yang disebut ini, teman-teman yang dikasihi Allah, berdasarkan tarikh sejarah umat Islam, yang berkobar-kobar untuk keluar pergi berjihad untuk menyampaikan Islam, meluaskan kalimatullah itu. Dah masuk waktu kan? Jam tu betul? Okay. Kita bagi laluan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، la hawla wa la quwwata. حي على الصلاة، حي على الفلاح، La hawla wa la. حي على الفلاح، La hawla wa الله la. أكبر، الله أكبر، Allahu
Akbar, Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ikhwatul iman, sahabat-sahabat yang kasih Allah. Kata pengarang, jadi pengarang seterusnya dia bawa bukti dari kefahaman yang dia bina itu, pandangan yang dia bina itu, apa buktinya. Jadi pengarang bawa satu catatan ataupun satu rujukan daripada bukan orang lain juga, tapi seorang tokoh lagi daripada bumi Suria, iaitu almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini satu batch lah, satu era lah mereka ni, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dengan tafsirnya Tafsir Al-Munir, dengan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Tu ya. Dia kata di sini kita cuba memperturunkan bukti-bukti mengenai perkara tersebut. Maknanya apa yang disebut itu tadi, usaha golongan yang tertentu, terutama golongan orientalis, untuk menimbulkan fahaman bahawa jihad ni maknanya tak perlu, umat Islam tak perlu jihad. Baik. Dari seorang saudara kita, Profesor Dr. Wahbi Az-Zuhaili, dia sebut begitu. Saya tak pastilah Wahbi Az-Zuhaili ke. Setahu saya Dr. Wahbah Az-Zuhaili saya kenal lah. Bukanlah saya kenal, maknanya dimaklumi lah. Sekejap. wa nahnu nasuku laka syahidan ala dhalika ma dzakarahu zamiluna al-ustadu ad-doktor Wahbah Az-Zuhaili. Teks Arabnya Wahbah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fiqh. Dalam kitabnya Atharul Harb fil Fiqh Al-Islami, kesan-kesan peperangan, maknanya dalam fiqh Islam. Itu buku kitab yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Saya pun tak pernah jumpa kitab ni, teman-teman, kasih Allah. Kalau orang dalam bidang fiqh mungkin pernah jumpa lah. Boleh cari ni, baca. Dalam buku itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili nukilkan seolah-olah maknanya pandangan daripada seorang orientalis barat bernama Anderson. Macam nama pemain bola je tak? Anderson. Tu kan? Manchester United ke? Brazil? Oh, okey. Saya sejak Liverpool dah tak menang-menang ni, saya tak peduli ke dah. Dulu tengok sikit-sikit. Tengok tulisan YouTube je lah. Kalau ada penyokong MU sini jangan marah. Dia Liverpool dengan MU ni macam adik-beradik, gaduh je. Okey, teman-teman yang dikasihi Allah. Baik. Mana tadi? Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Fi kitabi ala lisan al-mustashiq al-Ingilizi al-ma'ruf Anderson. Baik, dia kata ya, ada orang-orang barat, terutamanya orang Inggeris, takut akan al-jihad ini timbul dan hidup di kalangan umat Islam yang akan membawa mereka bersatu. Bersatu menghadapi musuh dan seteru-seteru mereka. Ini ulasan Dr. Wahbah Az-Zuhaili lah. Dalam kitab tu dia kata gitu ya. Ada orang barat, terutamanya orang Inggeris, takut sungguh pada konsep jihad ni, kalau konsep jihad ni kembali timbul di dalam kalangan umat Islam. Oleh yang demikian, mereka berusaha menaburkan pendapat pemansuhan al-jihad.
Memang tepat sekali apa yang telah disifatkan Allah tentang mereka yang tak beriman ini. Lalu Dr. Wahbah Zuhaili bawa ayat daripada surah Muhammad ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut fa'aula lahum. Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya memandang kamu seperti pandangan orang yang pengsan kerana takut mati. Kalau kita tengok tafsir Ibnu Katsir adalah, Ibnu Katsir menyebut ayat ini turun kepada sebahagian daripada umat Islam sendiri. Terutamanya orang munafik, teman-teman dikasihi Allah. Golongan kibar sahabat tidak, bila mari perintah suruh perang tak ada masalah. Tapi ada, Ibnu Katsir sebut juga, dia kata pada awal apabila sebelum turun ayat perang ini, sebahagian umat Islam ni tanya kenapa kita tak pergi perang, kenapa kita, bila nak turun ayat perang. Bila turun ayat perang, sebahagiannya mula rasa begitu. Gitu. Jadi ini disebut dalam tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat 20 surah Muhammad. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili dia sebut ayat ni, tapi dia maksudkan di sini merujuk kepada golongan orientalis itu, yang memang takut sungguh dan tak beriman tentang jihad, menolak jihad. Jadi kata Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata saya telah bertemu dengan orientalis Inggeris Anderson sendiri. Jadi dia pergi jumpa sendiri pada petang hari Jumaat. Siap tulis lagi bila pergi jumpa, pada tahun 1960. Saya tak lahir lagi. Tanggal 3 hari bulan Jun. Jadi boleh google 3 hari bulan Jun 1960 hari apa, petang tu lah. Saya terus bertanya pendapat beliau. Jadi bila dijumpa Anderson, orientalis lah, beliau bertanya beliau mengenai tajuk ini. Beliau menjawab dan berupa nasihat, katanya. Dia kata jihad hari ini tak wajib, dia kata. Dr. Wahbah Zuhaili saja tanya nak tengok pandangan orientalis ni, kan? Tak wajib, dia kata. Kerana apa? Kerana mengikut kaedah yang berbunyi hukum akan berubah kerana berubahnya masa. Dalam bahasa Arab disebut la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tapi ulama letak dawabit pada kaedah tu. Hukum yang bagaimana yang berubah, ada hukum tak berubah walaupun dengan perubahan masa. Jadi mari orientalis ni dia guna kaedah ni. Kaedah ni tertolak dalam bab jihad, teman-teman. Kerana hadis Nabi sebut al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berterusan sampai hari kiamat. Jadi nak guna kaedah ni ke, yang sepatutnya ada mustasnayat. Bila kita belajar, saya bukan pakar tapi baca sikit-sikit tak, tentang kaedah fikirah dipanggil kaedah fiqh. Setiap kaedah fiqh ada pengecualian. Dalam keadaan ni tak boleh guna, dalam keadaan ni boleh guna. Mari Anderson ni dia guna kaedah ni. Kita kalau orang awam tak belajar, bila kita dengar terlolak mata kita, weh, bala orang putih ni keluar kaedah, sudah kan. Tapi ni dia nak kelentong siapa ni? Ni pakar fiqh, orang Islam, Dr. Wahbah Zuhaili. Hukum akan berubah kerana berubahnya masa. Saya ingat kitab seorang lagi, pakar Dr. Abdul Karim Zaidan, dia panggil Madkhal ila Syariah Islamiyah ataupun Usul Dakwah. Salah satu daripada kitab tu disebut mengenai kaedah hukum ini. Satu hukum berubah dengan mengikut peredaran masa. Hukum yang tak sabit, mana tak qat'i, antaranya ialah yang tak disebut secara direct. Al-Quran sebut satu hukum, zina sampai kiamat haram lah. Kalau guna kaedah ni, apa dia? Dengan perubahan masa. Apa definisi perubahan masa yang boleh mengubah hukum zina? Government redefine ke? Jadikan industri macam tu. Ataupun arak, redefine arak. Nabi dah bagi amaran kan, akan datang satu zaman yastahillunahu bil hiyal, lebih kurang gitu Nabi kata, menghalalkan satu perkara dengan menggunakan helah, tukar ini, tukar nama. Ataupun Nabi sebut dan sebagai riwayat yusammunaha, mereka menamakannya dengan bukan namanya.
demi nak menghalalkan. Jadi ini orang pekoh lah boleh cerita tapi gitulah. Jadi dia kata al-jihad ini, tak izin tak apa sahabat-sahabat sikit, al-jihad ini mengikut pendapatnya sudah tidak sesuai lagi dengan kedudukan dunia antarabangsa hari ini. Bila guna undang-undang antarabangsa ni, kita pun betul juga kata Anderson, kerana umat Islam sendiri terikat dengan pertubuhan dunia dan perjanjian antarabangsa, dan oleh kerana al-jihad itu merupakan satu jalan menekan manusia supaya memeluk agama Islam. Tengok, dia sendiri faham salah terhadap jihad, dia nak pengaruhi orang lain dengan salah faham dia, ataupun dia buat salah faham. Maknanya salah faham yang diniatkan, kan? Supaya memeluk agama Islam lebih-lebih lagi, kebebasan dan taraf pemikiran sudah meningkat, menyebabkan ia tidak dapat menerima pendapat atau ideologi secara paksaan. Dia nak beritahu manusia pada hari ini dah tak terima dah paksa-paksa. Kitab ini dipetik daripada kitab Atharul Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami, kesan peperangan dalam fiqh Islam. Jadi itu nukilan sebiji-sebiji daripada kata-kata Anderson dalam perjumpaan pada petang itu. Ada beberapa perenggan lagi ke macam mana nak bagi habis ke? Sebab tu tajuk lepas tu hijrah lah, kita baca lah tak? Berbalik kepada tajuk asal mengenai perjanjian Al-Aqabah yang kedua, kata pengarang, memang ada sesuatu yang dikehendaki Allah hingga berita perjanjian ini sampai ke pengetahuan musyrikin Mekah. Ini aspek yang lain. Habislah bab jihad itu tadi. Jadi kita maklum dalam perjanjian Aqabah yang kedua, pada malam itu dan pagi esoknya, sebahagian daripada musyrikin Quraisy ataupun pemimpin-pemimpin Quraisy tahu. Begitu juga tentang persetujuan yang dicapai antara Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah. Jadi ada hikmahnya musuh Islam ataupun musyrikin Quraisy tahu. Mungkin sebagai hikmah ilahiyah, kata pengarang, ialah menyediakan alasan atau sebab musabab untuk berhijrah. Ini dah masuk fasa lain dah ni, ya. Kita dapati berita ini suatu paluan hebat dan kesan yang begitu mendalam yang dapat dilihat dari usaha-usaha kafir Quraisy mengganggu, dan akhirnya yang paling besar sekali apa dia? Bunuh Nabi Muhammad. Itulah bila tahu sahaja kerjasama antara Rasulullah dengan Ahlu Yathrib membawa kepada kita kena habiskan Muhammad once and for all. Walau bagaimanapun, perjanjian Al-Aqabah yang kedua ini merupakan pendahuluan kepada perpindahan dan hijrah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Teman-teman yang dikasihi Allah, habislah tajuk berkaitan dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala dalam kuliah akan datang kita masuk muka surat 243, keizinan Rasulullah kepada sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Dan kita mula berpindah daripada satu fasa sirah Nabi kepada fasa yang lain, iaitu hidup bernegara, berperlembagaan, ada undang-undang, ada yang dinamakan sebagai ketua negara, ada sudut ketenteraan. Ini kita akan mula bincang, tapi itu rasanya mahu tahun depan kot. Dalam jilid yang kedua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Subhanallah.